Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dah join, yang dah masuk, sila tekan butang share dan kita kongsikan pada rakan-rakan yang lain. Kita jemput sama-sama rakan-rakan yang lain untuk kita berpagi-pagian pada pagi ini dengan Al-Quran, insya-Allah, dalam program klinik Al-Quran. Boleh kongsi pada rakan-rakan yang lain, sama-sama terdapat manfaat, insya-Allah, mudah-mudahan. Ya. Kita letak ruang komen siapa yang dah masuk, ya, mana masuk. Tekan butang share, kita kongsikan video ini pada rakan-rakan kita yang lain. Lepas share, tolong bagi butang love sama-sama. Dan sila komen, audio okey ke, audio saya okey ke. Ya, audio jelas tak, dengar tak suara saya, ya. Dengar tak suara saya. Lighting, visual okey tak? Waalaikumsalam warahmatullahi. Kak Nora, apa khabar? Sharekan Kak Nora, sharekan video ni bagi pada rakan-rakan kita yang lain. Tolong tag nama rakan-rakan kita untuk sama-sama kita belajar pagi ini dalam klinik Al-Quran, ya. Apa share, kita tekan bagi butang love. Waalaikumsalam Kak Zanaria, apa khabar Kak? Share Kak iklan ni, video ni, sharekan, ya. Audio dan gambar okey Ustaz, alhamdulillah, syukur kepada Allah. Harapnya tak ada masalah kot pagi ni, ya. Dengan audio mahupun dari segi line pun okey, insya-Allah, mudah-mudahan. Waalaikumsalam Kak Anis, apa khabar Kak? Ya. Boleh sharekan video ini, ya, sharekan video ini, ya. Kita sebarluaskan perkara yang bermanfaat ini. Dan lepas tu bagi butang love. Ajak rakan-rakan yang lain, kita buat parti tonton ke sama-sama, ya. Untuk belajar sama-sama. Kalau dekat rumah pun, kalau ada kesempatan, buka dekat TV ke, agar semua ahli keluarga kita dapat sama-sama belajar pada pagi ini, insya-Allah, ya. Lepas tunaikan solat fardu subuh berjamaah, maksudnya terus kita belajar Quran, insya-Allah. Alhamdulillah Kak Anis, alhamdulillah, syukur kepada Allah, ya. Okey. Okey, minta kolom komen tu sama-sama, ya, kita kongsikan rakan-rakan kita yang lain. Kita tag nama rakan-rakan kita, ya. Yang kita tahu dia selalu buka Facebook pagi-pagi, kita tag nama dia. Agar sebelum ni kalau dia scroll biasa-biasa saja, bila dia terjumpa video ini, perkara yang bermanfaat ini, insya-Allah, kakak-kakak, abang-abang yang share tu pun sama-sama dapat saham. Alhamdulillah,
syukur kepada Allah SWT. Kita jumpa rakan-rakan yang lain, insyaAllah. Kita kongsikan agar sebarluaskan video ini, insyaAllah, mudah-mudahan. Kongsikan video ni pada rakan lain. Waalaikumsalam Kak Laila, apa khabar? Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT. Okey, baik. Waalaikumsalam Wahidah. Dah sahur? Dah sahur kan? Dah lepas subuh kan? Alhamdulillah. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT. Boleh tak dalam komen, boleh share kan video ini, kongsikan pada rakan-rakan yang lain, sama-sama kita belajar pagi ini insya-Allah dalam program Klinik Al-Quran. Jadi kita kongsikan pagi-pagi ini pada pagi hari Isnin, hari Isnin 27 April 2020 bersamaan 4 Ramadan. Jadi alhamdulillah. Okey. Jom tuan-puan, kita mulakan kelas kita pada pagi ini, klinik kita pada pagi ini. Yang kita istighfar terlebih dahulu sama-sama. Ikut saya, kita istighfar dulu. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Waalaikumsalam Haji Hatia. Alhamdulillah dapat bersama lagi pada pagi ini, alhamdulillah. Dan tolong share video ini, dan kita tag nama-nama rakan kita untuk sama-sama biar kita join sama-sama pagi ini. Dan lepas share tu tekan butang love, ya. Okey, kita sambung selawat. Jom. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim.
اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد. يا رب صل عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم نور بكتابك بصرنا، واشرح به سرورنا، واستعمل به بدننا، وأطلق به لساننا، وقو به جناننا، وقو به عزمنا، وأسرع به فهمنا بحولك وقوتك، فإنه لا حول ولا قوة إلا بك يا أرحم الراحمين. اللهم رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من لساننا يفقه أقوالنا. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى صراطك المستقيم. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم. Okey, teruskan share video ni, teruskan share dan bagi butang love, kita tag nama rakan-rakan kita untuk sama-sama kita belajar pada pagi ini. Alhamdulillah tuan-tuan, perempuan, muslimin dan muslimat sekalian, pagi ini kita bertemu lagi dalam klinik Al-Quran episod yang keempat, dan kita sambung pembelajaran kita pada pagi semalam. Kita dah masuk dalam surah pilihan yang kedua, iaitu surah Yasin. Surah Yasin. Jadi insya-Allah pada pagi ini kita akan masuk dalam surah Yasin volume yang kedua. Kita sambung pembelajaran semalam. Jom kita buka Quran. Kita buka Quran muka surat 440. Kalau kata nak buka naskah Nasin pun boleh, tak masalah. Naskah Yasin tu boleh juga buka, tak masalah. Pagi ini kita akan mulakan pembelajaran kita pada ayat yang ke-9. Ayat yang ke-9. Sambil-sambil tu boleh tekan butang share, kita tag nama rakan-rakan kita yang lain sebagainya, agar semuanya dapat manfaat pada pagi ini. Kita berpagi-pagian dengan Al-Quran. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Doa daripada Nabi SAW, bermohon kepada Allah agar memberkati umat-umatnya yang berpagi-pagian dengan perkara kebaikan, yang berpagi-pagian dengan Al-Quran. Jadi jom kita mulakan
hari keempat Ramadan ini dengan pembelajaran Al-Quran, insya-Allah. Baik. Buka Quran masing-masing. Ya, buka Quran masing-masing. Kita akan mulakan pada ayat yang ke-9. Ayat yang ke-9. Okey. Boleh buka Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, ayat yang ke-9 bermula dengan ayat yang berbunyi, ayat ini panjang. Panjang. Ada di kalangan kita yang nafas dia sampai, okey, tak ada masalah. Kalau kata nafas kita pendek, nak berhenti dekat mana? Okey, kita berhenti pada saddah yang kedua tu. وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا. Dekat situ. Terus sambung. فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. Okey. Itu ayat yang ke-9 bermula dengan وَجَعَلْنَا. Selamat datang Fatin. Fatin Syara ni anak murid saya ni. Anak murid dah ada anak dah, ada cucu saya dah. Jadi boleh sharekan video ni pada rakan-rakan yang lain, sahabat-sahabat yang lain, agar pagi-pagi dapat manfaat ini, insya-Allah. Mudah-mudahan kita belajar hari ini klinik Al-Quran dalam surah Yasin volume yang kedua, iaitu ayat yang ke-9. Boleh tulis kat ruang komen tu. Dalam komen kita belajar hari ini surah Yasin ayat bermula ayat yang ke-9. Surah Yasin mulai 9. Takut ada yang baru masuk tak tahu surah apa hari ni. Jadi lihat dalam komen tu. Kita mula pagi ini dalam surah Yasin ayat yang ke-9. Ayat bermula dengan kalimah waja'alna. Waja'alna. Sebutan ain tu jaga na tu mad asli, dua harakat. Pastikan clear dua harakat macam mana ya. Sudah terang dah. Saya sari ingatkan, beza di antara satu harakat dan dua harakat mudah saja. Bila mana kita melangkah itu satu harakat, dua harakat artinya kita menjengket. Kita melangkah dan kita menjengket. Melangkah dan menjengket. Menjengket itulah dikira dua harakat. Jengket itu dikira dua harakat. Kalau kata kita melangkah, kita jengket, kita berhenti lama atau lebih harakat itu lain lah. Wajah berhenti je. Waja'alna, kita berhenti, kita capai. Waja'alna, tu dua harakat. Okey. Min baini aidihim, min baini aidihim, min baini. Perasan tak selepas nun itu di antara kalimah min dan juga baini itu simbol mim. Simbol mim ekor dia ke bawah. Simbol mim ekor dia ke bawah. Dalam ada dua bentuk simbol mim. Ada dua bentuk. Apa dia? Satu huruf mim yang ekornya ke tepi. Maksudnya mim ekornya mendatar. Dua huruf mim ekornya ke bawah. Ni simbol kecil itulah. Okey. Kalau ekornya ke tepi itu tanda waqaf. Artinya yang kita kena berhenti. Kalau kata mim tu ekor ke bawah, artinya dia hukum tajwid. Kat sini nama hukumnya iqlab. Iqlab tu artinya tukar. Kita tukarkan nun itu kepada mim. Tetapi awas. Awas, saya ingatkan pada tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat sekalian, jangan kita rapatkan mulut kita serapatnya. Macam contoh bila mim sabdu kan, mim baini. No. Mim baini. Itu paling tidaknya. Maksudnya bunyi itu sama. Jangan mim baini. Kalau rapat mim baini, rapat dia tak kena. Dia bukan iklab dah tu. Dia di hukum lain dah. Ya. Jadi kena hati-hati dalam pembacaan Quran kita. Mim baini. Ya. Okey. Mudah-mudahan mim baini. Okey. Aidihim sadda. Aidihim
sadda. Aidi tadi baini, ni tu pendek, baini. Aidihim, di itu huruf dal itu sebutannya lembutlah di, dengan aidihim. Di tu kuat, aidi, di, dia ringan daripada sebutan dal tu. Ai sadda wa min, sadda wa min. Pada tanwin bertemu dengan waw, di situ ada dengung lagi. Yang siapa yang ataupun rakan-rakan, kakak yang dah belajar tajwid, kita refresh balik. Oh, ini hukum idgham. Okey, itu tahu hukum, tak ada masalah. Cuma praktikal bacaan dia macam mana? Praktikal bacaan macam mana? Ada orang dia tahu ini ikhlas, ni idgham, ni ikhfa, tapi bila baca ke laut juga begini. Sebab apa? Dia baca tu je belajar. Tapi bila surah talaki, tapi Quran dikena talaki juga, kena perbaiki bacaan dari segi sebutan tu. Okey. Bunyi macam mana? Sadda, sadda, dal tu lembut, pada waw tu secara naqis, tak sempurna. Naqis secara tak sempurna. Kalau sempurna dia akan jadi bunyi waw tu matilah. Contoh bila au kan, au, bibir kita macam mana? Agak muncul sikit kan? Bau, au, tau. Tapi bila mana saddau, masuk pada saddau, dia tak saddau. Kalau saddau tu disempurna, artinya masukkan je. Saddau, saddau, masukkan sikit dengan lembut pada dengung ikhfa tersebut. Saddau dengan saddau, ada kena beza tu. Huruf waw tu mati, kita baca sebelum ni. Kita contoh, kita baca ayat yang ke-7 tu, laqad haqqal qaw. Dia ada, tak boleh dau dan tu. Saddau, dau, dia masuk sikit je. Bunyi sifat waw tu separuh je. Saddau tu bunyi untuk dengung, idgham ma'al gunnah, bila mana tanwin ataupun nun mati bertemu dengan huruf waw. Ini dipanggil sebagai ibaratnya dengung pemalu lah, dengung pemalu. Kenapa pemalu? Kita masukkan tak sempurna, malu-malu sikit. Saddau, saddau, masukkan malu sikit je. Dengan saddau, kalau saddau dia penuh habis. Tak mau macam tu, dia kurang cantik bacaannya. Letak kat ruang komen tu, apabila tanwin bertemu dengan waw, dia masuk sikit je, secara naqis. Bahasa Arab sebut naqis lah, tak sebut. Okey. Wa min khalfihim. Wa min ada tanda sukun kan, tanda sukun atas nun tu, artinya nun tu perlu diizharkan, perlu dinyatakan, dijelaskan. Wa min khalfihim. Kha, sebutan kha tu dia kena ada macam kahak sikit. Kha tak boleh hal. Kalau wa min hal dia kurang cantik, kurang kena. Dia kena wa min khal. Latih khahi bakh kalau agak-agak tak boleh bunyi. Lepas ni kena ikut saya lah dalam program dalam program tajwid, dalam program kita belajar tajwid untuk sebutan hurufnya. Pagi ni kita klinik, kita top up. Kalau kata nak sentuh semua pagi ni tuan-puan, satu ayat, dua ayat, kita selalu je. Tapi saya bagi tahu tuan-puan, sebutan untuk kha dia macam kahak sikit. Khal fihim. Sad tu sadda, bila berhenti letakkan dengan cantik, dengan sadda. Itu terkejut. Sadda, letakkan dengan lembut, dengan tenang. Kalau kita wakaf di situlah. Kalau kata nafas kita panjang, boleh sambung, tak ada masalah, dipersilakan sambung. Pastikan tuan-puan tunaikan bunyi dengan
Dengung apa yang ada pada saddafa? Dengung ikhfa, dengung iklab ataupun dengung bersiul, semuanya berbeza. Tadi pun dengung mil bai mil, walaupun daripada hidung kita, tetapi bila dibaca tu rasa lain, tak sama. Tu kena hati-hatilah kat situ, ya. Okey. Fa'arshaynahum rin tu fa'arshaynahum fahum la yubsirun fahum la tadi rin tu jaga syai tafashi pada shin tu pada fa'arshay, tapi jangan lama sangat. Dia sekali masuk terus je. Fa'arshayna hum fahum yubsirun yubsirun. Okey, Runtus malam saya beritahu dah, bila mat alif disukun ni, walaupun kita dah belajar, walaupun tuan-tuan, saya juga belajar macam tu 2, 4, 6, tapi saya pesan sungguh-sungguh, mana yang mengaji dengan saya haramkan dia untuk baca. Nak marah, dah marah saya lah. Maksudnya saya nak bagi kita konsisten. Dan saya lebih gemarkan tuan-puan bacalah dua harakat. Baca 2 harakat, baca 2 harakat, baca 2 harakat pula. 2 harakat tu untuk makna asli. Bila mad ada sukun ni, saya syorkan baca 4 harakat. 4 harakat lebih 6 harakat tu cukup dah. 2 saya tak benarkan. Walaupun dalam kitab tajwid banyak letak 246, 246, 246, namun yang terbaik sebenarnya 2 harakat ni hanya saja. Apa nak hukum tersebut? Mad arid tak masuk. Kita tahu bagi betul ni mad arid tak masuk 2 harakat. Mad arid mati yang mendatang hujung yubsirun. Cantik, bacalah 4 harakat. Cantik dengan 4 harakat. Nak panjang 6. Timing betul-betul. Kita ni kalau baca Quran ataupun dalam satu benda sekalipun, bila ada pilihan, kita akan cuba ambil yang mudah sebenarnya. Mudah. Disebut fa'arshaynahum fahum la yubsirun, 2. Dia kan cantik lah. 2 tu ada ahli-ahli 2-nya. Ada mad asli yang 2, ada mad iwad pun 2, mad badal 2 dan sebagainya. Dengung pun 2 harakat. Tapi dengung 2 harakat pun, di antara dengung 2 harakat tu dengan dengan mad asli tak sama tau, berbeza. Sekejap tuan-tuan. Okey tuan-puan, saya tengok lain. Okey tak okey. Takut jadi macam malam tadi. Rupanya malam tadi masa tazkirah, saya cakap seorang-seorang rupanya. Rupanya yang lepas untuk live tu hanya 11 minit je rupanya. Padahal saya cakap malam tadi lebih daripada 30 minit. Tiba-tiba tengok rupanya tak masuk dalam tu. Jadi pagi ni saya tengok balik, dia tengok dekat laptop ni disangkut. Jadi saya risaulah kalau lain tu tak ada. Okey, bila ada tu alhamdulillah. Baik. Tu ayat yang ke-9. Ayat yang ke-10, wa sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Wa tu harakat 4 harakat. Saya pesan sekali lagi, bila mana kita jumpa misai tu ataupun timbul mat tu, timbul mat tu panjang tu, ada orang panggil tu misai,
ular, ada orang kata tu ombak rindu, orang kata benda-benda lah, tak ada masalah. Itu pemahaman kita, tak ada masalah. Untuk kita kenal dan mudah faham. Okey. Wasawaun. Okey, bukan un, ya. Kalau un dibunyi o, wasawaun, wa tu 4 harakat, ya. Wasawaun. Nak kira 4 harakat ni dia bergantung kepada tempo bacaan kita. Tempo bacaan. Kalau kata kita baca laju 4 harakat, kita baca laju. Kata kita baca laju. وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ. Tu kalau baca laju. Kalau kita baca lambat, وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ. Tu maksudnya lambat. Ya. Nak baca macam mana? Baca lambat ke cepat ke, yang penting tajwid perlu dijaga. Tajwid perlu ditunaikan. Kalau kata kita takut bacaan kita salah, jangan baca laju, bacalah lambat. Bacalah lambat, tenang, jangan kelang kabut. Kerana baca Yasin kabut. Bismillahirrahmanirrahim. Wal Qur'anil Hakim, innaka laminal siratal mustaqim tanzil. Nak kerja apa tuan-puan? Nak kerja apa? Kita mohon rahmat Allah Taala. Kita baca Quran, kita perlukan redha Allah Subhanahu Wa Taala, dan bila Quran ini ibadat, kita mohon kepada agar berbicara dengan kita. Bila kata kita ni manusia nak berbicara dengan Allah, kita tunaikan solat. Solat fardu, solat sunat, itu kita berbicara dengan Allah. Tapi bila mana kita minta Allah berbicara dengan kita, buka Quran, baca. Baca dengan tenang, slow-slow. Itu lebih slow-slow tu dapatlah kita jaga tajwid sekali. Okey, boleh ya? Wasawa, watu 4 harakat, alaihim, bertemu dengan ain, di situ izhar, tak ada bunyi dengung pun, jelaskan saja. Sebutan ain jaga, alaihim, alaihim. Okey. Anzartahum. Satu pada kalimah, pada sebutan anzar. Nun kosong bertemu dengan zal, di situ ada dengung ikhfa. Dengung. Nak tahu dengung tak dengung, senang aja. Tengok sahaja salah satu simbolnya. Semalam kita belajar, ada nun sabdu, ada mim sabdu. Lepas tu nun kosong. Bila nun tak ada tanda apa-apa, artinya ada hukum yang berlaku dekat situ. Jadi kena dengung. Anzar. Zar. Dan zar tu zal jaga, dan juga ra tu tebal. Zar. Sebab dia mati atas. Beza nak tebal dengan nipis ra ni, terbuka je. Kalau zal kita buka, zal tu nipis. Zar. Macam muncul ke depan sikit. Zar. Bila depan anzartahum. Ya. Ada hamzah dua kan? Dua kali ya. Lam. Itu izhar, tak masalah. Lam, dua-duanya lam, bibir kita rapat. Tunzirhum. Tadi sebelum ni kalimah anzar jumpa dengan zar, dengan zal kan? Zal juga, cuma dia bunyi dengan tunzir. Tadi anzar, ni tunzir. Dengan ikhfa tu sama. Tunzir. Zir tu nipis saja, sebab orang otomatis sunyi baris bawah.
hum am lam tunzirhum la yu'minun. La dua harakat yu'minun dengan yu'. Jangan tolak kuat sangat. Kalau tolak kuat dia akan jadi tak mau dia yu ya. Bukan yuk. Kalau yuk tu lain dah. Am lam tunzirhum la yu'minun. Okey. Dapat? Tu sebutan untuk hamzah biasa, sebab hamzah keluar daripada pangkal halkum kita yu, bukan yu gitu. Okey. Ayat yang ke-11, satu baris lebih, maksud dua baris itu lebih kurang. Tetapi kita terjumpa ada satu tanda waqaf dekat situ pada selepas kalimah bil ghaib dengan tanda waqaf sili. Sili artinya boleh berhenti, tetapi afdal, lebih aula sambung. Kalau sambung kadang semput pula dah, jadi berhentilah kat situ. Wa khasyar rahman bil ghaib fabashshirhu bimaghfiratin wa ajrin karim. Okey, jadi karim. Okey. Innama dengung di situ, dengung lekat. Innama dengung lekat. Okey. Innama dengung dua harakat, pastikan di situ tuan-tuan. Walaupun dengung tu dua harakat, mad asli pun dua harakat, tapi dari segi kepanjangannya tak sama tau, tak sama. Sebab apa? Mad asli dia keluar daripada jauf ni. Bismillahirrahmanirrahim. Itu biasa. Kalau dengung keluar dekat mana? Dekat hidung kita ni. Saluran yang sama tapi dia naik ke atas. Naik ke atas yang hidung. In dia dah tersi hidung tu, tu satu harakat, masuk dua. Kalau kata kita mula baca dengan dua harakat macam mad asli, contoh kita baca am lam tunzirhum la yu'minun. La tu dua harakat. Am lam tunzirhum la yu'minun. Kita terjemahkan dalam ni innama dengung tu tak cukup. Tak cukup. Sebab baru satu harakat itu baru nak masuk. Kita dah pindah. Tak cukup. Dia kena innama, sebab dia keluar daripada hidung ni, dia lambat sikit daripada rongga jauf tu, rongga kita kan huruf mat tu. Kena bezakan. Ma dua harakat, tunziru sama macam tadi, atas tadi, sama sebelum tadi. Am lam tunziru, tadi zir ni tunziru, sama. Manittaba'adz dzikra, manittaba'adz dzikra, manittaba'adz dzikra. Okey, manittaba'adz dzikra. Okey. Okey. Masa ta tu kita dekat aja, manit taba'adz dzikra, taba'adz letakkan pada zal tu, dzikra, pada tu dia mati, dia ada hamas, ada sifat hamas kat situ. Ada hamas, bukan lantunan ya. Kena bezakan hamas dan juga lantunan. Sifat hamas angin yang terlepas. Bila kola-kola sifat lantunan, kita melantunkan. Kalau kata lantunan pada kaf ni dia akan bunyi dengan dzikra, itu lantunan, dzikra. Tapi kaf tak ada lantunan, dia tapi hamas. Dzikra, itu hamas yang keluar pada kaf. Wa khasyar rahmana, wa khasyar rahmana. Sebutan kha jaga, wa kha dan kha tu jaga, wa khasyar. Seolah-olah macam ada
Huruf shin dia tafashi hemburan, shi pun jaga, shi ya, rahmanu wa khashiyar rahmana wa khashiyar rahmana bil ghaib, bil ghaib. Maksudnya bila rahman tu kalimah ha tu ha pedas, dan bil ghaib ghaib dan berakhir dengan ba. Di hujung dia ada qolah kubra, ada lantunan yang kuat, lantunan yang kuat. Kalau kata tadi kalimah yub tu ringan, fahum la yubsiruni bil ghaib, bil ghaib ya, bunyikan dengan bil ghaib, ghaib terus bunyinya ya. Jadi kena tunaikan hak dekat situ. Okey. Terus fashirhu bimaghfiratin wa ajrin karim. Fabashirhu, jumpa lagi huruf shin yang ada hemburan tafashi, dan kali ini hemburan dia agak kuat. Kenapa agak kuat? Sebab dia menerima simbol sabdu. Sabdu tu asalnya dua huruf yang menjadi satu. Jadi bila mana pada shin yang sabdu ni dia kuat sikit. Fabash, tingkatan hemburan yang paling tinggi. Fabashirhu, fabashirhu, fabashirhu. Okey, boleh, boleh ya, insya-Allah, mudah-mudahan. Fabashirhu pada ayat yang Shir kalau tenipislah, hu tu pendek, jangan fabashirhu bima, tak ada, kena pendek tu. Fabashirhu bima ghfiratin, bima fabashirhu bima ghfiratin. Okey, pada mar ghin tu mati, bima ghin tu mati. Mar kena buka ni, mar jangan mau jangan fabashirhu bima bima, jangan gerakkan mulut, gerakkan mulut fabashirhu bima fabashirhu bima ya, firatiu, masuk lagi tanwin bertemu dengan waw, sama macam tadi. Tadi sadda balik atas, ni tanwin bawah pula. Bimaghfiratin, jangan tiu. Kalau kata dah tiu muncung tu dah lebih dah. Jadi bimaghfiratin wa ajrin wa jim juga ada lantunan yang ringan, ada lantunan di sini, lantunan yang ringan sebab dia berada di pertengahan pembacaan kita. Wa dengung agak melengkung sedikit. Kenapa nak jadi melengkung pula? Sebab keduduk yang asal dengung disebabkan oleh nun. Nun tu daripada ujung lidah kita ni, pada langit anna, kan. Huruf kaf dia keluar daripada pangkal lidah kita, jadi dia jauh sikit kedudukan tu. Wa ajrin, tapi bukan wa ajring, ring lain dah. Wa ajrin, dia bukan i, bunyi ai. Ring masuk pada kaf. Karim, rim lembut. Rim, ya, 4 harakat ataupun 6 harakat, ikut pilihan masing-masing. 2 tu je saya syorkan. Kalau kita baca 4 je, buat keputusan sungguh-sungguh. Jangan kita dengar baca tu baca, oh ni pendek ni panjang, suka hati, tak boleh. Okey. Ayat yang ke-12. Inna nahnu nuhyil mauta. Inna, jumpa lagi dah. Inna nahnu nuhyil mauta. Inna wajibul gunnah atau berdengung lekat kat situ. Inna nahnu nuhyil mauta. Nahnu nuhyil mauta. Nah ha pedas tu, nah. Nuh 2 kali. Yang pertama nah, yang kedua nuh. Ya. Pun
Inna nahnu nuhyil. Nahnu nuhyil. Yil, jangan yil. Yil, nuhyil mauta. Nuhyil mauta. Wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Wanak kaf tu mati, ada lagi angin. Wanak angin hamas. Wanak tubu ma qaddamu. Ma dua harakat. Qaddamu wa atharahum. Jangan baca wa naktubu ma qaddamu. Ada yang butuh panjang sebab dia nak baca ma tu dia baca sebelah. Wa naktubu ma kanu. Tak boleh. Kena pandang terus. Wa naktubu ma qaddamu. Dua harakat pada ma tu. Bu tu satu harakat. Qaddamu. Qaddamu. Sabdu pada dal tu qaddamu wa atharahum. Wa atha wa a dua harakat mad badal. Sa dua harakat juga, ada alif kecil tu. Wa atharahum. Okey. Dalam Al-Quran ada simbol waqaf jim pada selepas atharahum. Artinya itu waqaf yang harus. Jadi kita berhentikan saja. Okey, boleh ya? Wa atharahum. Rahum ni dengan rahum. Wa kulla syai'in. Wa kulla syai'in. Wa kul sabdu pada lam tu dekat betul. Wa kulla syai'in. Syai'. Sebutan shin juga jaga. Dan ya tu mati, jangan. Wa kulla syai'in. Tak panjang. Wa kulla syai'in. Wa kulla syai'in. In. Okey. In. Saja. Maksud perhatikan pula. Artinya izhar saja. In. Ahsaynahu fi. Ha. Pedas. Tu tebal pula shot. Ahsaynahu fi. Okey. Rupanya banyak line saya sangkut ya. Saya pun tak pasti sama ada line saya sangkut ataupun line sejak akhir ni memang sangkut kan. Maklumlah bila PKP ni semua orang pakai line internet, jadi semua ni habis lah. Sama ada benda pun. Itulah. Saya cuba juga bagi yang terbaik. Saya tengok kat telefon okey tadi. Itu yang saya pun risau tu. Sangkut macam mana? Allahu Akbar. Kita cubalah insya-Allah, mudah-mudahan. Okey. Wa kulla syai'in. Wa kulla. Maksudnya pada sabdul lam tu wa kulla syai'in syai'. Sebut in tu letakkan saja izhar kat situ. Ahsaynahu fi. Ahsaynahu fi. Ahsay. Ha pedas. Soy, shot tu tebal. Soy. Nahu fi. Kalau kata line ni sangkut-sangkut, nanti saya akan cuba perbaiki. Nanti saya akan letak dekat YouTube. Jadi lagi sempurna lah pelajaran tu, InsyaAllah bersama pada ayat ni insyaAllah. Ahsaynahu fi. Situ 4 harakat. 4 harakat mad lazim baca harakat. Jangan ngada-ngada nak baca 2 harakat. Sebab ada misai tu kan. Ada simbol mad, jadi baca dengan 4 harakat. Fi imamin mubin. Imamin mubin. Okey. Imam mim tanwin bertemu dengan mim tu dengan mim
mubin. Mubin. Dengan 4 ataupun 6 harakat. Okey. Jom kita baca tuan-puan, sebab target kita sebenarnya kita baca lebih kurang satu hari dalam 5 baris sahaja. 5 baris. Saya tak nak panjang-panjang, takut kita lupa semua. Jadi biar kita slow-slow insya-Allah. Slow-slow insya-Allah akan dapat. Maksudnya 5 baris, 5 baris, 5 baris. Berkaitan tentang bacaan, tajuk kita Quran dan sebagainya. Ada orang nak baca semuka. Betul, takut tak ingatlah tu muka. Dalam tadarus kita baca. Dalam klinik kita pendetailkan, kita belajar sebutan sesuatu untuk kita mudah faham insya-Allah. Jom ikut saya baca sama-sama. Start daripada ayat ke-9. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ikut. وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا. Okey. Kita sambung terus. فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. Okey. وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. Okey, kita sambung. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب. Terus sambung. فبشره بمغفرة وأجر كريم. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Okey, lupa nak pesan pada sa tu dia keluar daripada hujung lidah kita ni. Wa asa sa sama dengan zal zi wa asa wa atharahum. Jangan wa asa atau sinah lain dah maksudnya. Okey, saya ulang balik. Ayat yang ke-12. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ. Sadaqallahul Azim. Okey, macam mana tuan-puan? Boleh ikut cara pengajaran saya? Letak kat ruang komen, boleh ikut tak boleh ikut? Kalau ikut, alhamdulillah, cuba ikut rentak ni. Dan saya pesan juga pada tuan-puan, pastikan guna Al-Quran sendiri dekat rumah. Jangan guna Quran anak dan guna Quran suami, guna Quran sendiri. Artinya bila mana saya bagi tahu sebutan ni kena dengar, ini kena hukum dia kol-kolah, tafasyi dan sebagainya, ambil pensel tolong bulatkan ataupun letak 4 segi untuk mudah kita baca. Bila mana kita baca Quran balik, kita nampak, oh, antara bulat. Ini ustaz pesan kena dengung ni, dengung. Kalau kata kita tak nak bulatkan dekat Quran kita ada masalah. Sebab kita tak bersungguh. Nak ingat semua, kita ni manusia kan. Barang yang sering lupa. Jadi bukan nak conteng Quran, tidak. Conteng tu lain. Kalau kata conteng, kita ambil conteng di tepi tu macam-macam, tu conteng. Ini bab pengajaran, bab nak baca Quran,
Ambil pensel dan bulatkan. Ini bulat. Oh ni dengung bulat. Oh ni kola-kola. Letak bulat, letak simbol Q, kola-kola. Kalau dengung idora bulat, letak DI. Quran tuan-puan adjust sendirilah. Cuma saya nak kita bersungguh dalam pembelajaran agar kita dapat perbaiki bacaan kita. Itu sebab bila mana sebelum ni kita belajar Quran, kita tak pernah nak tanda kat Quran kita. Maklumlah beli Quran, kita beli Quran, weh mahal Ustaz Quran Ustaz, 100 lebih ni. Siapa suruh beli mahal? Kan? Bila nak belajar Quran, tuan-puan beli Al-Quran yang hitam putih tu. Dekat pasaran jual RM10 je. Tu nak belajar hitam putih. Barulah rare sikit. Ini beli Quran kala-kala ada tajwid, ada dengung, ada tadi simbol hijau, ada kala hijau, kala merah dan sebagainya. Tapi baca Quran pun ke laut juga tuan-puan. Kan? Sebab kita nak tengok. Oh ni nun tengah baca-baca jumpa simbol nun ni warna hijau. Dengung ni apa? Hijau ni, oh ni. Kita tengok dah hilang dah. Mana baca dia? Mana baca? Kita dah menggagau dah. Nun tu merah. Oh merah ni artinya idgham. Oh idgham, yang merah ni idgham. Kita kan jenuh macam tu. Sebab bila kita belajar, yang terbaik guna Quran yang hitam putih tu. Bila saya ajar, terus tanda simbol, bulatkan sebagainya. Tu yang terbaik lah. Kalau kata saya tunjuk juga dekat skrin ni dengan simbol tersebut, tuan-tuan nak buka ke video ni selalu tak ada kan. Quran tu kita buka hari-hari. Jadi bila nampak, oh ataupun nak garis ke garis, nanti kita fikir, oh kenapa garis ni ya? Oh aku lupa nak dengung itu hari. Kalau saya belajar dulu, bila Tok Guru saya tegur bacaan saya bulatkan terus. Artinya tempat tu aku salah, tempat tu saya salah. Dia kena perbaiki. Bila dah perbaiki, bila dah Syekh cakap, okey betul, baru saya padam. Saya padam. Jadi lama-lama bersih dah Quran tu. Mula-mula belajar, banyak tanda bulat, banyak tanda empat segi, banyak semua tanda-tanda. Sebab salah baca. Tapi kita bersungguh nak perbaiki, kena buat macam tu. Tu sebab bila mana kita malu kita nak tanda Quran kita tak nak tanda. Sampai sekarang lah, dah belajar dengan berpuluh guru pun, dah khatam kitab tajwid tu, dah beberapa kali khatam dah. Tapi baca tangtu juga, tak meningkat juga. Sebab apa? Kita tak cuba buat cara praktikal yang terbaik. Artinya kena tanda, kena bulat, ya. Okey, boleh? Boleh, alhamdulillah tuan-puan. Kita selesai pada pagi ini. Boleh ikut insya-Allah, alhamdulillah. Akses slow. Kita ambil satu hari 5 baris sahaja. Satu hari 5 baris untuk kita belajar sungguh-sungguh. Jadi terima kasih kepada semua yang bersama saya pada pagi ini. Kongsi-kongsikan pada rakan yang lain tentang channel Yunus Quran Channel ini, agar lebih ramai lagi dapat manfaat untuk belajar Quran insya-Allah. Bukan saja Ramadan, tetapi bulan-bulan akan datang lagi insya-Allah. Untuk Ramadan saya buat 4 program, bermula daripada pagi sampailah malam. Pagi 6.30 pagi saya ulang kembali, ada klinik Al-Quran. Pukul 2 kita ada Quran 1 hour, kita mengaji 1 juzuk satu hari. Pukul 6.30 petang kita ada harfiah Quran. Kita belajar satu hari 1 kalimah daripada Al-Quran. Dan untuk petang ini menarik tuan-tuan, petang ni 6.30 petang ini kita akan belajar kalimah Alhamdu daripada Al-Fatihah tu. Kenapa Allah membuat pilihan untuk letakkan kalimah yang pertama tu dengan Alhamdu? Artinya puji-pujian. Dalam bahasa Arab, dalam Al-Quran, ada kalimah lain yang artinya puji-pujian. Tetapi kenapa Allah pilih kalimah Alhamdu sebagai permulaan dalam surah Al-Fatihah? Tu petang ni kita belajar. Jadi pastikan 6.30 petang. Kalau tengah masak dekat dapur tu, on je, buka je telefon tu, buka je FB tu, biar buka, kita dengar je sambil masak tu. Dapat manfaat tu sama-sama insya-Allah. Okey. Dan malam kita ada tazkirah kapsul Ramadan. Malam tadi minta maaf ada sikit gangguan ataupun kali lain tak cantik. Saya akan cuba repeat baliklah tentang video tersebut, ataupun saya buat rakaman semula untuk letakkan di Facebook. Jadi boleh ramai-ramai sharekan channel ini, Yunus Quran Channel, gerbang pengetahuan ilmu Al-Quran anda. Dan boleh follow di FB Yunus Quran Channel, di YouTube saya boleh upload lagi video.
Dan di Instagram pun di Yunis Quran Official. Tuan-tuan bila di FB akan nampak iklan-iklan berkaitan tentang trivia Al-Quran, tentang info-info Al-Quran. Sebagai permulaan ni saya kongsikan berkaitan tentang pengumpulan dan penulisan Al-Quran. Kita tengok Quran ni tuan-tuan, zaman Nabi tak ada macam ni tuan-tuan. Zaman dia tak ada. Zaman sahabat pun, zaman Abu Bakar, zaman Umar, tak ada Quran macam ni. Jadi saya kongsikan peringkat awal ni tentang trivia Al-Quran di Instagram. Jadi boleh follow di tiga-tiga channel tersebut, untuk sama-sama kita menambahkan ilmu pengetahuan dan kita refresh balik ilmu berkaitan tentang Al-Quran. Jadi jom kita tutupkan link kita pada pagi ini dengan doa sama-sama insya-Allah. Terima kasih. Berikut itu alhamdulillah. Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sekian aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.